Hello, hai semua. Selamat kembali dengan saya untuk Pendidikan Moral Tingkatan 4 dan topik kita hari ini adalah bab baru iaitu bidang 6. Dalam bidang 6 iaitu jati diri moral. So, apa yang akan kita lihat dalam bidang 6 ini adalah tentang keunikan, keistimewaan berdasarkan pada aspek kita punya bangsa, budaya dan juga bahasalah yang melambangkan tentang bagaimana adanya integriti ataupun ketertinggian peribadi dalam diri individu maupun bangsa. Jadi kita teruskan topik kita hari ini pada muka surat 60 iaitu tentang mantap integriti, mantaplah jati diri iaitu unit 5. Jadi apa yang akan anda pelajari dalam unit 5 ini adalah tentang maksud integriti. Kemudiannya anda juga akan tahu tentang kepentingan berintegriti dan kita akan lihat kepada implikasi atau meanings dia adalah kesan, efek lah. Kemudiannya tentang cara bagaimana individu itu melaksanakan tanggungjawab dengan cara berintegriti mengikut tuntutan agama ataupun kepercayaan masing-masing. Kemudiannya kita akan lihat apakah perasaan apabila kita mengamalkan integriti individu dan yang terakhir tentang amalan integriti individu dalam kehidupan harian. Jadi seperti biasa, kita akan pergi kepada persoalan topik. Jadi, pernahkah anda berbohong? Apakah perasaan anda selepas melakukan perbuatan tersebut? Adakah anda rasa gembira dengan berbohong? Ataupun anda selesa dengan pembohongan yang telah anda lakukan? Dan adakah tindakan itu betul? Jadi, untuk itu kita akan lihat untuk topik ini tentang persoalan hari ini. Okey, sebelum kita pergi pada topik kita akan lihat dahulu cadangan nilai. Cadangan pertama tentang kepercayaan kepada Tuhan, tentang nilai kejujuran, harga diri, kerajinan dan juga bertanggungjawab. Okey, kita pergi kepada maksud ataupun konsep dalam bab 5 ini. Dan kita lihat topik kita hari ini adalah tentang amalan integriti. Dan amalan integriti ini dia perlukan satu pegangan hidup yang beraccountability, beribawa dan juga patuh kepada undang-undang. Dan jika kita buat benda ini, itulah amalan integriti yang perlu ada dalam diri kita. So, apa maksud integriti? So, integriti daripada perkataan integer, daripada bahasa Latin. So, integer tu dari in Latin language. So, maksud dia adalah menyeluruh. Overall, sempurna, tulen dan tidak berubah. Dan benda ini dianggap sebagai fix. Barulah orang itu dianggap sebagai berintegriti. So, integriti individu merupakan sifat utama yang dapat melahirkan jati diri proaktif, berkualiti dalam setiap perlakuan. Jadi, integriti ini adalah satu sifat yang sangat ditekankan dalam dirilah. Supaya apa? Supaya jati diri kita, perlakuan kita ini betul, perlakuan kita ini baik. Dan perlakuan ini bukan sahaja pada masa-masa tertentu, tapi setiap hari, setiap masa. Itulah dinamakan integriti individu. Jadi salah satu elemen keamanan dan keharmonian dalam kehidupan sejagat adalah tentang amalan integriti. Jadi integriti ini dia boleh pengaruhi tentang kecemerlangan seseorang lah. Tak kisahlah dari segi aspek education, pendidikan, kerjaya, maupun dalam kehidupan seharian. So, jika awak ada nilai-nilai integriti dalam diri, mana-mana saja awak pergi, sama ada pergilah ke pusat pendidikan tinggi. Pergilah apa saja pekerjaan awak atau apa saja yang awak lakukan. Jika awak ada nilai yang baik, jika awak seorang berintegriti, maka kehidupan awak akan lebih sempurnalah, lebih baik. Jadi kita lihat dahulu apakah integriti individu. So, integriti individu ni dia ada 3 cabang. So, yang pertama awak lihat yang ini iaitu sifat jati diri yang merangkumi kejujuran dan juga keikhlasan. So, bermakna jika orang tu berintegriti, dia tidak akan berbohong. Dia sentiasa jujur dan juga ikhlas dalam setiap perlakuan dia. Kemudiannya,
seseorang itu juga akan mengalami penghayatan dan juga pegangan teguh terhadap ciri dan juga nilai positif. Maksudnya, walau apa saja situasi keadaan yang dia hadapi, dia sentiasa based on perkara-perkara yang baiklah. Okay? Dia tahu apa yang tak patut buat, apa yang patut buat. Dan integriti individu ketiga adalah tentang ketulusan dan keutuhan dalam setiap perlakuan serta pemikiran. So, apa saja perlakuan yang dilakukan, attitude dia, okay, ataupun action dia, dan dia punya pemikiran juga mestilah tulus lah, ya, dan juga utuh. Dia tahu benda tu betul, maka dia akan buat perkara yang betul. Tanpa ada paksaan, tanpa ada campur tangan ataupun dipengaruhi oleh sesiapa. Jadi kita lihat pula apakah integriti untuk kepentingan jika kita mengamalkan nilai integriti. So, kepentingan berintegriti adalah yang pertama, ianya akan melahirkan modal insan yang dapat berbakti kepada negara, ya. Sebab kita lahirkan insan yang baik. Bila insan itu baik, maka segala tindakan akan membawa kebaikan kepada negara. So, yang kedua, kepentingan berintegriti adalah mendapatkan keyakinan dan juga kepercayaan orang lain. So, orang pun akan mula rasa yakin, rasa percaya, ya, untuk setiap apa saja pemberian pekerjaan ataupun menyimpan rahsia dan sebagainya. Sebab mereka yakin, mereka percaya kepada awak. So, ketiga, menjamin hasil kerja yang berkualiti. So, apa saja kerja yang diberikan, orang pun tahu hasil kerja tersebut mestilah baik. Hasil kerja yang diberikan adalah bagus. Ya, kemudiannya kepentingan integriti yang seterusnya adalah memelihara dan memperkasa imej diri serta keluarga. So, kita faham bila kita berkelakuan baik, bila kita sentiasa amanah, sentiasa jujur, ianya bukan saja memberikan impact ataupun memberikan pandangan positif kepada diri sendiri, tetapi juga kepada keluarga kita. Kepentingan seterusnya adalah meningkatkan kualiti diri untuk mewujudkan pentadbiran yang cekap, ya. Dan kita lihat seterusnya adalah melahirkan individu berpegang kepada ketinggian prinsip moral dan juga etika. Okay, dengan mengamalkan nilai integriti, okay, kita akan membentuk diri kita sentiasa berpegang kepada prinsip yang betul, sentiasa berpegang kepada etika yang betul. Dan seterusnya adalah mengelakkan diri daripada penyalahgunaan kuasa. Okay, bila kita tidak beramanah dalam setiap tindakan kita. Kita tak tahu pun benda tu tak boleh buat. Kadang-kadang kita tahu sebenarnya, tapi kita rasa kita ni hebat. Ya, kita tak amalkan nilai integriti, maka rasuah itu berleluasa lah. Ya, dan penyalahgunaan kuasa ini sentiasa akan berlaku kalau kita tidak mengamalkan nilai integriti dalam diri. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu berintegriti? Kerana ianya membentuk kepribadian individu lah dan juga jati diri bangsa. Membentuk sikap yang baik, membentuk ciri positif dalam setiap diri masyarakat, ya. Kemudiannya kita pergi pula kepada implikasi. Apakah kesan jika adanya individu yang tidak berintegriti? Apa impaknya kepada diri? Apa impaknya kepada keluarga maupun masyarakat? So, yang pertama, kepada diri sendiri. Ianya akan menyebabkan maruah diri itu akan jatuhlah. So, siapa sahaja yang melakukan perkara-perkara yang buruk, ianya akan memberi nama baik yang buruklah terhadap diri awak. So, akan menjatuhkan maruah diri. Kemudiannya, ianya akan menghilangkan kepercayaan dan keyakinan orang lain. Okay, asalnya orang tu percaya, tapi sebab awak tak berintegriti, awak tak amanah, okay, orang pun tak akan mempercayai setiap tindakan awak. Seterusnya, menjejaskan masa hadapan. Kemudiannya akan menyebabkan seseorang individu itu bersikap individualistik lah. Okey? Okey. Kemudiannya apa pula kesan jika individu itu tidak berintegriti kepada keluarga? So, kesannya adalah mereka akan memalukan anggota keluarga. So, apa sahaja tindakan kita buat,
So impact ni kepada keluarga jugalah. Orang akan tanya, anak siapa yang buat tu? So nama keluarga juga yang akan malu. So yang kedua, ianya akan merenggangkan hubungan lah antara ahli keluarga. Bayangkan kalau awak ada masalah dengan keluarga, kemudiannya awak buat jahat, so ahli keluarga tahu, so mereka akan macam pinggirkan lah, ya. Dan secara tak langsung ini akan menyebabkan silaturahim antara ahli keluarga akan putus. Seterusnya, kesan daripada tidak berintegriti ini ianya akan menyebabkan dipinggirkan oleh masyarakat, ya, akan dipulaukan oleh masyarakat. So impact kepada negara pula, yang pertama, menjejaskan keharmonian negara. Kedua, mencemarkan nama negara. Dan yang ketiga, menjejaskan keyakinan pelabur asing. Ya, sebab mereka tahu rakyat orang ni tak beramanah. Rakyat di negara ini tidak jujur. Jadi kenapa mereka perlu melabur kepada negara yang tidak baik? So, ini menyebabkan masalah kepada negara kita. Kita lihat pula yang seterusnya adalah tentang nilai integriti ini berdasarkan kepada setiap agama, setiap kepercayaan. Semua agama, semua kepercayaan mementingkan nilai integriti. Sama ada agama Islam, Buddha, Hindu, Kristian maupun Sikh tetap mementingkan nilai-nilai integriti. Okey, jadi buktinya kita lihat dahulu daripada agama Islam. Agama Islam sendiri dalam surah Al-Anfal ayat 8 iaitu surah 8, di mana, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Serta, janganlah kamu mengkhianati amanah kamu ketika kamu mengetahuinya tentang salah lah. Okay? Jadi, itu menunjukkan agama Islam pun menentang orang-orang yang tidak berintegriti. Bagaimana pula agama Buddha? Agama Buddha juga melarang, ya, seperti dalam ayat ini, tidak melakukan sebarang kejahatan tetapi mengamalkan semua nilai baik dan menyucikan niat hati adalah ajaran agama Buddha. Ada tak benarkan sini amalan tidak berintegriti? Tak ada kan? So, semua agama pun mementingkan nilai berintegriti ataupun amalan berintegriti. Agama Hindu juga menyatakan perkara yang sama, iaitu kebersihan badan dicapai dari air, kesucian hati dicapai dengan kebenaran. So, bila kebenaran ini menunjukkan bahawasanya keintegritian tu penting bagi agama Hindu. So, penganutnya kena ikutlah. Dan kita lihat pula pada agama Kristian, di mana ayat dalam agama Kristian berdasarkan petikan, lebih baik miskin namun melakukan apa yang benar daripada kaya tetap tidak jujur. Okey, ini buktilah yang menunjukkan agama Kristian juga tidak membenarkan mana-mana penganutnya tidak berintegriti. Bagaimana pula dengan agama Sikh? Okey, so dalam penyataan bertakwa kepada Tuhan, mencari rezeki secara jujur dan berkongsi dengan mereka yang memerlukan merupakan prinsip hidup yang tidak ternilai. So, lima agama ini semua mementingkan amalan integriti dalam kehidupan penganutnya, ya. Contoh agama Islam, jujur dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Contoh bagi agama Buddha, setia kepada keluarga, tidak melakukan penipuan dan giat melakukan kerja kebaikan. Manakala untuk agama Hindu sendiri, dia kata mengaku kesilapan diri walaupun berasa bersalah daripada berbohong. So, jujurlah, ya. Dan dalam agama Kristian pula, contohnya dinyatakan bahawasanya tidak memalsukan sesuatu dokumen. Tak boleh tipu. Ya, untuk mendapatkan sesuatu, sama adalah kepentingan diri awak sendiri ataupun untuk mencapai sesuatu kejayaan. Tidak dibenarkan dalam agama Kristian. Dan yang terakhir, bagi agama Sikh pula, kita perlu jujur dan juga amanah dalam mencari nafkah hidup. Walau apa saja rintangan, walau apa saja masalah, kita perlu jujur untuk mendapatkan sesuatu nafkah, sesuatu macam gajilah untuk kehidupan masing-masing. Jadi kita faham bahawasanya pemantapan integriti perlu sentiasa dipupuk supaya apa? Supaya mencapai aspirasi negara. Jadi hidup pun akan bersatu padu dan juga sejahtera, ya. Dan hal ini menyebabkan semua masyarakat, semua rakyat akan berpuas hati, gembira dan juga bersyukurlah dalam diri masing-masing. Jadi
Cakap itu sahaja topik kita hari ini. Seperti biasa, lengkapkan latihan anda dan jumpa lagi. Bye!